Hey, bertemu guys lagi pada hari ini. Saya ada kereta Nissan Bluebird Sylphy. Jom kita tengok kat belakang. Ya betul, Nissan Bluebird Sylphy yang import punya version datang daripada Jepun. Ini adalah kereta 2.4 kot enjin dia ke 2.0 antara salah satu. Kereta ni datang dengan masalah keretanya kurang sejuk. Memang senang kata, bukan setakat kurang sejuk, memang dah tak sejuk langsung lah senang cakap. Lepas tu kita pun ceknya rupanya pressure seperti dalam ni. Ini bukan kereta Nissan Sylphy tapi ini adalah Myvi. Tapi dia berlaku simptom yang sama. Walaupun tapi lebih teruk lagi daripada tu, iaitu bila kita tekan minyak, dia punya compression tak berubah langsung. Memang itu juga, maksudnya dia punya kompresor dah terlampau hilang dah. Macam Myvi tadi yang dalam video tadi, dia masih lagi sejuk bila berjalan, tapi bila dia berhenti memang dah tak sejuk lah. Okey, sebab pressure sudah tidak cukup. Okey, untuk kereta ni kita just tukar dia punya kompresor dan dryer. Kenapa kita tak tukar kondenser untuk kali ni? Sebab saya dah check, memang minyak dia tak ada masalah, tak ada besi, tak hitam dan tak ada masalah lah senang cakap. Memang kita tukar kompresor dan tukar dryer, masalah sudah selesai. Jadi apa yang kita buat, kita tukar kompresor. Kompresor ada kat bawah sana, memakan masa lebih kurang sejam untuk buka dan sejam untuk pasang. Dan kemudian dryer ada dekat belakang ni, memakan masa lebih kurang dalam masa 20 minit sehingga 30 minit lah untuk buka dan pasang. Kemudian kita check kat dalam semua. Okay, untuk kereta ni nak tukar nak bersihkan blower tak boleh. Bukan sebab kita tak buat, tapi sebab tak boleh. Nak buka blower kena buka dashboard. Inilah kereta zaman dulu Nissan, kena buka dashboard ataupun kena cabut steering column semua dekat belah dalam tu just untuk buka blower sahaja. Okey, kalau blower kereta anda Nissan rosak, memang memakan modal yang besar. Termasuklah Nissan Grand Livina dan apa-apa Nissan sekalipun, dia punya blower berada dekat tengah. Dan kalau nak keluarkan kena melalui bahagian sebelah sini. Maka kat situ pula ada steering. Dan kalau kita boleh buat tapi makan masa yang lama, itulah kalau nak jimat kos, kita boleh buat tapi makan masa yang lama, yang mana kita kena cabut steering. And then kita senang kata memang susah lah, better kita cabut je dashboard tu untuk keluarkan blower. Okay, jadi kalau kereta anda kurang sejuk, kita akan datang check dulu dia punya kompresor. So kalau dia punya pressure dia macam tadi, low tu high sangat dan high tu low sangat, memang masalahnya adalah kompresor. Kalau dia dua-dua low tu low daripada 20, high tu low daripada 150, itu adalah leaking. Maksudnya ada kebocoran berlaku dan kita selesaikan kebocoran. Masalah kompresor rosak ni adalah jarang berlaku. Sebabkan kat Malaysia ni bila berlaku leaking and then kita top up, lepas tu kita top up, akhirnya kompresor rosak dan minyak hitam disebabkan overheat. Minyak boleh hitam sebab overheat. Okey, jadi kalau anda selalu top up, lepas tu bocor, top up bocor, tapi di antara tu gapnya adalah lama. Contohnya dia dah nak kurang sejuk, kurang sejuk baru awak top up, okey, itu adalah petanda kompresor anda pun akan nanti kong, minyak pun dah nak hitam. So dia dah start overheating. Jadi kalau leaking, masalahnya paling mudah adalah kita just tukar barang yang bocor tu. Kita tukar je barang yang bocor tu. Okey, akhirnya kita dapatlah temperature untuk kereta Nissan ni lebih kurang 9 darjah Celsius. Untuk ni model Nissan, untuk model import, dia punya kompresor tak ada hidup mati. Dia akan hidup je sepanjang masa. Dia hanya akan panaskan menggunakan heater yang ada pada enjin ni. So bila enjin tu panas, dia akan sejukkan, dia akan panaskan temperature dekat dalam kabin ni. Okey, instead of dia hidupkan matikan, dia panaskan udara kat dalam kereta. Okey, sebab tu kalau Nissan punya kalau import punya model, dia jarang sejuk lah. Dia jarang sejuk betul-betul, sebabnya dia akan panaskan mengikut suhu yang sepatutnya dekat dalam kabin menggunakan kepanasan enjin, menggunakan heater lah. Tapi kat Malaysia kita tak guna heater, jadi sistem dia berlainan sedikit dan kita tak akan tengok kompresor dia hidup mati lah. Contoh kalau dekat R&R ke, kompresor dia akan sentiasa hidup sahaja, dia tak akan hidup mati. So tak ada petanda bahawa kompresor tu dah nak rosak. Maksudnya kalau macam kereta kita Saga Everlac, kompresor tu hidup je sepanjang masa, itu maksudnya ada gas leaking atau kompresor rosak. Maksudnya dia punya temperature tu tak sampai dekat suhu yang sepatutnya. Jadi dia terpaksa hidup lama lah, semata-mata untuk mencapai suhu yang sepatutnya. Itu pun kalau dia capai. Kalau tak capai, teruslah tak sampai.
Okey, kemudian apa yang kita buat, kompresor lama, jom kita tengok. Ini adalah kompresor lama yang mana dia punya compression sudah hilang. Okey, kita tengok luarannya sama je dan minyak dia warna hijau. Minyak hijau ni mungkin pernah tambah untuk leaking kot, ataupun memang model Jepun macam ni, dia memang dah siap hijau. And then kita tengok dia punya ni semua okey je. Luaran memang tak ada masalah. Yang berbezanya adalah dekat dalaman dia. Okey, dia punya spek dia yang ni PAG untuk 40, tapi untuk kompresor baru tadi yang kita masukkan PAG 100. Okey, minyak dia sudah berlainan, jadi kita terpaksa flushing dulu sistem sepenuhnya, and then kita masukkan minyak baru menggunakan PAG 100. Berbeza kompresor, berbeza minyak yang diperlukan oleh sistem. Kita kena tengok kompresor, kita bukan kena tengok sistem. Kalau kompresor itu memerlukan PAG 100, kita menggunakan minyak PAG 100. Jangan masukkan PAG 150 ke PAG 40 ke. Nanti berlaku something yang kita tidak ingini. Ini pula adalah dryer. Dryer ni wajib lah kalau kita buka sistem aircon, kita wajib tukar dryer. Dryer dia lain sikit dengan kereta kat Malaysia yang setakat yang saya buat ni. Dia ada satu je skru dan dua lubang untuk in dengan out. Dan dia takkan salah lah. Dia ada in saja, out saja macam tu. Dia takkan salah masuk lah. Okey, kemudian kita tukar dryer. Sebab kalau kita tak tukar dryer berulang kali, saya cakap sistem akan ada lembapan. Bila ada lembapan, dia akan merosakkan kompresor anda. Sebabnya minyak akan bergabung dengan molekul-molekul udara tersebut. Kemudian dia akan membentukkan asidik, yang mana dia akan menyebabkan pengaratan kepada kita punya barang-barang air conditioning system lah. Contohnya dia akan bocor pada condenser, dia akan bocor pada cooling coil. Dan saya telah bertanya kepada semua orang yang berlaku kebocoran dekat Malaysia ni setakat yang saya datang dekat sini lah, dan semuanya sama, dia pernah top up ataupun mungkin dia tak pernah top up, tapi dia memang dah lama sangat tak servis. So jadi dia punya aircon tu dah start masuk udara lah, udara sejuk, udara di luar ni, and then dia punya lembapan tu dah masuk dalam sistem dan menyebabkan pengaratan. Kalau anda dah lama sangat tak servis pun, dia akan juga menyebabkan pengaratan sebabnya dryer tu sudah tidak berfungsi seperti sepatutnya. Jadi kalau masuk je udara daripada luar ni melalui o-ring yang ada, contohnya ada kebocoran, bukan setakat udara daripada dalam gas tu keluar, ada juga possibility untuk udara luar masuk ke dalam. Okey, bila dia masuk ke dalam, dia akan menyebabkan asidik dan akhirnya ada kebocoran pada barang-barang aircon, contohnya cooling coil, pada condenser dan pada part-part lain seperti piping dan yang lain-lain. Jadi itu saja video untuk kali ini. Kalau anda rasa kereta anda kurang sejuk sama macam kereta ni, pastikan anda datang ke kedai yang bertauliah, yang tahu apa yang dia tengok daripada pressure tu. Kalau dia low daripada 20 dan high pun low daripada 150, maksudnya ada bocor, gas kurang. Tapi kalau low tu high sangat dan high tu low sangat, maksudnya dia ada kerosakan pada kompresor. Okey, kalau kompresor tu rosak, kena tukar kompresor lah. Tak ada jawapan lain, memang kena tukar kompresor. Sama ada nak masuk kompresor original, kompresor recon, kompresor China, terpulang kepada anda, ikut bajet anda. Semua pun boleh. Ketahanan, tiada kepastian, tak ada siapa yang boleh menjamin sesuatu. Even kalau yang original, kalau nak rosak pun dia mesti boleh rosak juga. Jumpa lagi di video akan datang. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Kalau ada apa masalah, tuliskan komen di bawah. Kalau anda juga pernah mengalami masalah yang sama, kerosakan kompresor, tapi bengkel tak bagi tahu pun, tak tunjuk pun sebenarnya apa yang berlaku pada pressure tersebut, berhati-hati, mungkin anda dipermainkan. Kalau setakat tak sejuk, tak semestinya kompresor rosak, boleh juga disebabkan benda lain. Like video ni, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.